Ismail. Okey, baik. InsyaAllah macam biasa sebelum kita mulakan kelas kita pada tengah hari ni, kita mulakan dengan umul kitab surah Al-Fatihah dan juga doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Iyyaka Yawmiddin na'budu wa Iyyaka na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim mustaqim. Siratal ladzina صراط an'amta الذين 'alaihim أنعمت ghairil عليهم غير maghdubi 'alaihim المغضوب عليهم ولا waladdallin. Amin. الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم Rahim. افتح علينا Allahumma حكمتك mafta وانشر alaina علينا hikmataka من wanshur خزائن alaina min رحمتك khazalihi يا birahmatika ya أرحم arhamar الراحمين. rahimin. رب اشرح Rabbi لي صدري bismillahirrahmanirrahim. ويسر لي Rabbi shrah li أمري sadri واحلل wa yassir عقدة li من amri wa hlul لساني 'uqdatam min يفقهوا lisani قولي. yafqahu ربي qawli. زدني Rabbi علما zidni وارزقني ilma فهما warzuqni fahman برحمتك يا birahmatika ya arhamar أرحم rahimin. الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama sekali alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita dapat melakukan kelas kita waktu tengah hari. Minggu lepas kalau ikutkan digital literacy awak yang terakhir kan. Jadi kita tak Betul. dapat buat kelas lah. Kita tak dapat buat kelas sebab kita dah buat kelas Naim dan Makwa 2 masa. Tapi sebabkan awak ada digital literacy tu, kelas awak dibawa ke hari Khamis lah. Jadi hari Khamis jadi lama pula. So alhamdulillah hari Apa ini tak, tu hari itu Khamis yang apa? lepas. Yang lepas. Yang lepas. Yang lepas kan Oh. cikgu terpaksa masukkan 2 kelas dalam satu masa, betul tak? Betul. Jadi sekarang kan digital literacy dah tak ada. Jadi awak ada masa lah pukul 12 hingga pukul 1 kita boleh buat kelas lah macam biasa. Okay? Ya. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar pendidikan Islam. Kita akan guna modul yang baru seperti yang cikgu beritahu. Modul yang baru. Jadi untuk modul yang baru ni, kita ada satu bab yang dipanggil keselamatan. Safety. Kita bukan nak belajar safety apa kan, safety occupational tu bukan. Ini keselamatan tentang diri kita. Keselamatan tentang diri kita. Bab ni ataupun topik ni dia ada dalam pembelajaran dermaga. Diriku permata berharga. Dermaga. Cikgunya bateri low pula. Okay, Cikgu, kejap sorry sebab cikgu saya tadi tu dalil zuhud tu saya tak hantar. Tapi saya dah buat, dah siap. Tak apa, nanti hantar. Okay. Sekejap cikgu punya bateri low. Sekejap. Musharraf Mori. Cikgu kat dekat sekolah nampak macam belakang ada helmet semua. Cikgu dekat sekolah. Toko ni. Oh my god. Okey. Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Jadi kita sambung balik. Minta maaf tadi cikgu ni bateri low.
Okay, kita sambung balik yang untuk pendidikan Islam kali ni kita akan belajar satu topik, bukan satu topik lah, satu chapter ni daripada dermaga, iaitu diriku permata bahagia kan. Dermaga ni macam satu gerakan yang menganjurkan untuk keselamatan lah. Nanti kita akan tengok lah, kita akan tengok topik ni bincang tentang apa. Okay, cikgu share sekejap. Share screen. Okay. So Muhammad Salman ni siapa? Ismail. Oh, Ismail. Ha. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, jadi inilah dermaga ataupun diriku permata bahagia. Kita akan belajar ni, kita akan tengok apa yang ada tentang ni. Itu di sini ditulis apa tu? Kat gambar tu kita nampak kan, who am I? Siapa saya? Kita akan tengok satu-satu. Kita akan bincangkan tentang ni lah. Okey, dalam modul ni ada mengandungi beberapa perkara, iaitu yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup. Kita akan pergi pada tujuan hidup dan kenali dan apresiasi diri. Kita akan tengok untuk hari ini tujuan hidup dan juga kenali dan apresiasi diri. Apresiasi diri. Okey, kita teruskan kepada fahami tujuan hidup. Fahami tujuan hidup. Fahami tujuan hidup. Iaitu ada 3. Yang pertama ibadullah ataupun hamba kepada Allah. Kemudian khalifah. Dan kemudian yang ketiga adalah manusia yang terbaik. Jadi inilah yang akan kita faham. Kita cuba untuk faham apa tujuan hidup kita ni. Tujuan hidup kita ni. Awak dilahirkan, kenapa kan? Kenapa awak diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ni. Lebih-lebih lagi dapat pula agama Islam kan. Dapat agama Islam, kenapa? Jadi inilah tujuan hidup sebagai seorang yang beragama Islam khususnya. Iaitu yang pertama adalah ibadullah. Ini hamba kepada Allah. Kemudian khalifah. Khalifah ni pemimpin lah. Pemimpin kepada umat. Awak semua masyarakat yang berbangsa Rohingya kan. Jadi awak nak bangkit ataupun awak nak bangun dari menegakkan, membebaskan bangsa Rohingya daripada ditindas. Jadi awak berusaha untuk belajar di Malaysia, awak diberi peluang untuk belajar dan awak gunakan peluang itu untuk menjadikan mewujudkan bangsa yang baru. Rohingya yang baru. Aranoya Rohingya kan. Awak nak mewujudkan satu bangsa Rohingya yang baru dalam membangunkan Rohingya tu daripada ditindas lagi. Jadi ini dikategorikan sebagai khalifah. Jadi awak semua ni ada khalifah. Tak pun dalam masyarakat bangsa kita, satu hari nanti kita akan jadi suami, akan jadi pemimpin kepada ahli keluarga kita. Pemimpin kepada ahli keluarga kita. Khalifah juga. Okey, yang seterusnya adalah manusia yang terbaik. Khairun nas kan. Jadi manusia yang terbaik lah. Kita diciptakan Allah, makhluk. Yang sebaik-baik makhluk iaitu manusia. Yang sempurna, makhluk yang sempurna iaitu manusia. Jadi kita kena jadilah manusia yang terbaik. Okey, yang seterusnya. Ini adalah tujuan hidup yang terdapat dalam modul dermaga ni. Okey, yang seterusnya adalah ini dia terangkan lebih detail lah untuk apa itu tujuan hidup. Tujuan hidup. Tujuan hidup. Yang pertama hamba Allah. Hamba Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Itu apa maksud dia? Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Illa liya'budun. Jadi kita ni, ini tujuan hidup utama lah. Yang pertama tadi, hamba kepada Allah kan. Apa dia ibadah itu? Tunduk, taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuan utama kita. Kemudian menterjemah makna pengabdian, ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita ni adalah kerana kita untuk menyembah kepada Allah kan. Menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita hidup kat dunia ni kita ingkar, kita tak nak sembah kepada Allah. Nauzubillah min zalik lah, tak nak sampai tahap macam tu. Kita tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi apa guna kita hidup kat dunia ni kan? Apa layaknya kita hidup kat dunia ni sedangkan semuanya Allah beri. Tak payah tengok jauh dah, kita tak payah tengok yang benda yang jauh daripada kita. Kita tengok diri kita saja. Ada tangan, ada muka, ada kaki, ada mata, ada mulut. Semua adalah diri kita ni Allah dah berikan pada kita. Jadi selayak-layaknya kita ni mensyukuri kan. Kita ni menjadi hamba kepadanya. Kerana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri tu jauh besar nikmatnya. Ada tangan, ada mata, lepas tu boleh pula mata ni celik, lihat sejauh mata memandang. Tangan ni boleh menulis dengan baik, mulut dapat bercakap dengan elok. Jadi benda-benda tu kena fikirkanlah. Itu adalah kembali pada tujuan hidup kita lah. Kembali kepada tujuan hidup kita. Jadi kena sempurnakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Okey, faham Fadil? Faham cikgu. Okey. Yang seterusnya, khalifah. Tadi adalah sebagai hamba Allah. Sekarang ni kita tengok pula khalifah. Ini pun disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran, iaitu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini nampak ni. Ini ada satu kisah di sebalik ayat ni. Di mana sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu dipersoalkan oleh malaikat, kenapa nak ciptakan lagi makhluk kan, sedangkan dia akan merosakkan dunia ni, adanya pertumpahan darah semua. Tapi Allah lebih mengetahui. Kenapa Allah ciptakan manusia. Kenapa Allah ciptakan manusia ni. Jadi benda tu ditanyakan oleh para malaikat. Inilah kisah dia. Sebabkan apa Allah nak menjadikan manusia tu sebagai khalifah di bumi. Khalifah ni pemimpin lah. Kita tengok pula bawah tu dia cakap apa? Antara peranan khalifah. Apa dia peranan-peranan khalifah? Khalifah ni pemimpin lah ataupun ketua. Apa dia peranan-peranan? Kalau awak nak jadi ketua, apa peranan-peranan dia? Kita tengok kat sini. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah ni pastilah kena amalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, solat, semua, puasa, rukun Islam sempurna kan. Itu kena buat dengan betul lah. Kemudian yang kedua adalah menjaga alam dan isinya daripada kerosakan. Kita jaga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan alam ini kan. Pokok-pokok semua dan apa hamparan-hamparan yang lain macam jelah apa-apa yang ada dekat dunia ni kita jaga dengan elok lah. Jangan kita rosakkan haiwan-haiwan, jangan kita seksa mereka, jangan kita sepak ke apa semua. Jaga. Itu semua kan makhluk Allah. Jadi kena jaga. Kemudian saling menyayangi dan menjaga setiap sesama umat manusia. Ni sesama kita kena hormat menghormati, bersopan santun. Macam sekarang ni kalau kita cakap pada orang Melayu, kebanyakannya mereka akan rasa something terhadap masyarakat Rohingya kan. Jadi awak kena hilangkanlah tanggapan-tanggapan yang macam tu. Awak kena tunjukkan sesuatu, buktikan pada mereka, pada orang Melayu lah. Buktikan pada orang Melayu khususnya kan. Buktikan pada mereka yang ada yang segelintir macam masih rasa lagi yang awak ni ambil kesempatan semua kan. Jadi buktikan yang awak ni
nak bangkit daripada ditindas, nak bangkit daripada diseksa lah. Kalau maksudnya sekarang ni kalau dekat negara awak ni, masyarakat awak diseksa. Jadi bila awak dapat peluang masuk ke negara lain, di Malaysia contohnya, jadi awak tunjukkan yang awak ni appreciate kan. Appreciate, awak hargai kedatangan yang diberikan kepada awak semualah oleh masyarakat Malaysia. Awak tunjuk something yang boleh menunjukkan hasil lah. Macam sekarang semua belajar kan, masuk sekolah, benda yang bagus lah. Okey. Yang keempat adalah menolong sesama saudaranya. Ini tanpa mengira bangsa tanpa mengira bangsa, kita kena saling tolong menolong. Kena saling tolong menolong. Walaupun bangsa Rohingya, bangsa Myanmar. Tapi kalau satu agama, lebih-lebih lagi kita kena utamakan lah. Sebab kita ni bersaudara disebabkan Islam tu kan. Setiap orang yang beragama Islam tu adalah saudara. Jadi kita saling bantu-membantulah. Saling tolong-menolong. Yang kelima, memakmurkan dan memelihara bumi. Memakmurkan dan memelihara bumi. Macam awak semua ni, ada peluang dapat belajar. Bila dapat belajar bagus-bagus, belajar elok-elok. Nanti dapat belajar lebih tinggi, balik Myanmar, balik Rohingya nanti, balik Arakan nanti, awak bangunkan balik bangsa awak. Bangunkan balik bangsa awak stopkan, hentikan penindasan, hentikan hentikan pemusuhan kan, hentikan semua benda itulah. Jadi bila kita dapat kawal benda tu, jadi dunia ni makmur lah, tenteram, tanpa adanya pembunuhan ataupun pertumpahan darah. Okey. Jadi itulah peranan-peranan bagi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, faham Boleh? Syaraf ada tak? Boleh cikgu. Ada cikgu. Okey, yang seterusnya. Okey, jap. Okey. Yang seterusnya adalah menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik. Terutama menjadi manusia yang terbaik. Itu disebutkan kat sini, apa dia? Disebutkan kat sini daripada surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di sini maksud dia apa? Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kita ni dah lah sebaik-baik umat kan, sebab kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Dan melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi sebaik-baik bagi mereka. Tapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat yang ke-110. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kita ini adalah umat yang terbaik kan. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dilahirkan. Jadi kita kena kita kena ambil manfaat pada sinilah. Iaitu yang kita ni diberi pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ni adalah sebaik-baik umat. Dan apa kita di bawah umat di antara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kenalah menjadi umat yang terbaik. Ambil peluang untuk menjadi umat yang terbaik. Bukan ambil peluang, kita kena rebut peluang. Rebut peluang untuk menjadi umat yang terbaik. Dan juga jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita kena jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya Faidul. Faidul boleh katalah Faidul wakil pada Bolton. Masyarakat Bolton kan, komuniti Bolton. Jadi Faidul ni apa-apa je, ibu bapa daripada Bolton akan tanya Faidul. Faidul ni macam ni? Cakap bahasa Oronia lah, cikgu tak tahu cakap bahasa Oronia. Dia akan cakap Faidul lah. Faidul macam ni anak saya nak tablet, anak saya nak ni, anak saya nak masuk kelas semua. Dia semua akan tanya Faidul. Jadi Faidul pun akan beritahu lah, oh macam ni. Jadi Faidul ni jadi manfaat kepada orang lain kan. Jadi orang boleh tanya dan jadi contoh kepada orang lain. Jadi macam tu lah manfaat dia. Kita kena jadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ataupun musyaraf. Musyaraf contohnya cikgu pergi komuniti setapak. Cikgu beritahu musyaraf, cikgu nak datang setapak ni. Nanti awak tolong serahkan lembaran kerja ni. Contoh macam tu kan. Lepas tu musyaraf pun, okey cikgu boleh pergi rumah adik-adik. Sebab ramai yang kat setapak semua adik-adik yang kecil kan. Jadi musyaraf pergilah rumah seorang-seorang. Musyaraf cakap, ni lembaran kerja untuk kelas yang akan datang. Nanti ambil gambar, hantar gambar dekat Cikgu Anwar. Lepas tu semua hantar gambar. Macam tu lah, kita kena jadi manfaat, orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah sebaik-baik manusia. Okey? Faham Jadi itulah 3 aspek tu. Yang pertama adalah ibadullah, hamba Allah. Kemudian yang kedua adalah apa dia tadi? Yang kedua adalah Khalifah. Khalifah. Dan yang ketiga adalah umat yang terbaik. Jadi 3 benda ni lah. Ini tujuan hidup kita lah di dunia ni. Kita diwujudkan di dunia ni oleh Allah SWT. Bertujuankan inilah. Pertama adalah hamba kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Kemudian khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian seterusnya kuntum khairu ummati kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas okey, ini tiga aspek ataupun 3 perkara yang penting sebagai tujuan hidup kita. Okey, kemudian yang seterusnya adalah kenali diri. Kenali diri. Kita kena kenal diri kita, iaitu apa dia kekuatan kita, apa dia kelemahan kita, apa dia fizikal kita yang berubah. Apakah tubuh badan kita? Bila kita meningkat umur sekian, apa yang berubah pada diri kita? Suara makin besar, muka semakin ada misai, ada janggut. Siapa dah ada janggut? Faidul ada janggut? Faidul, ada janggut dah? Tak ada cikgu. Okey. Ismail, Dah bagi ubat bagi untuk ubat naik apa? janggut. Tak apa, tak payah letak ubat pun tak apa. Nanti Dia boleh akan pakai naik. kan ubat. Tak payah letak pun tak apa. Ismail ada janggut dah? Janggut tu apa? Janggut ni jenggot. Dari. Tak naik nanti janggut. Misai si ada kan, Syed? Misai. Ada. Jadi setiap daripada kita ni bila sampai sesuatu tahap ataupun umur, kita akan ada perubahan ke atas diri kita dari segi fizikal. Dari. Dari apa? Dari apa? Tadi tu tadi cakap tu sini. Dari apa? Oh, Kita ruang Ismail ada. Dari apa tu janggut. Cakap orang Oh, ni. janggut. Janggut Dari. dari. Oh, cikgu kan. Apa tadi? Janggut dari. Oh, Macam- okey. Macam cakap macam awak datang dari mana, macam itulah, macam dari mana, dari tu cakap bahasa orang Inggeris, dari tu janggut. Oh, okey. Okey. Jadi dia ada perubahan-perubahan lah. Macam kita akan tumbuh, lelaki akan tumbuh lah. Ni janggut ke, misai ke kan. Suara akan berubah, tubuh badan makin besar. Jadi benda tu kita akan nampak pada diri kita. Itulah kita kena kenal diri kita.
Itu fizikal lah. Tapi kalau yang macam lain, perasaan, semua emosi semua pun kita akan berubah. Kita ada mula perasaan ni, kita ada perasaan tu, kita ada emosi. Benda-benda tu dia akan berubah lah. Semakin awak meningkat usia awak tu, awak akan rasakan perubahan-perubahan tu lah. Dulu kecil-kecil awak tak rasa pun benda ni. Contohnya kan, dulu kecil-kecil awak tak rasa pun nak macam ni. Tapi bila besar, awak akan rasa benda tu. Sebab dia perkara yang biasa. Maksudnya, dia sunatullah lah kehidupan manusia ni. Pembentukan manusia tu macam tu. Kemudian awak boleh tahu kekuatan dan kelemahan diri awak. Okey, kita tengok apa yang perlu kita tengok apa yang perlu kita pelajari daripada kenali diri ni. Dengan mengenali sebahagian. Okey, Faidal tolong baca yang ni. Faidal tolong baca. Nampak tak, Faidal? Membantu Mikrofon. kita. Baca, tolong baca. Dengan mengenali. Dengan mengenali sebahagian besar mengenai sendiri akan membantu kita. Lebih. Apa cikgu? Tak nampak. Lebih lebih bersyukur dengan kurniaan Allah dan lebih menghargai diri sendiri. Perlu percaya kepada diri dan membina kemampuan diri sendiri. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan sentiasa tabah dan berani menghadapi cabaran hidup. Perlu berani membina jati diri dan mempunyai daya saring yang baik selain memilih ruang kondusif dan sahabat yang baik. Okey. Jadi inilah dikatakan dalam kita mengenal diri kita. Iaitu dengan mengenali sebahagian besar mengenai diri sendiri akan membantu kita lebih bersyukur dengan kurniaan Allah dan lebih menghargai diri sendiri. Nampak tu? Bila kita tahu tentang diri kita tahu apa yang perlu kita buat, kita tahu apa tujuan kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita. Jadi kita lebih bersyukur lah. Kita lebih bersyukur. Sebab apa? Sebab ada satu masa kita rasa kita boleh buat ni, orang lain tak boleh. Dan ada satu masa kita rasa orang boleh buat tu dan kita tak boleh. Jadi kita akan lebih menghargai pada diri kita kan. Kita tahu. So maksudnya bahawa diri kita ni tak semua benda kita boleh buat. Kita ni macam apa? Ada yang lebih, ada yang kurang. Kita ni manusia biasa. Jadi kita sedar diri kita kan. Kita sedar diri kita. Kita sedar diri kita ni siapa. Kemudian yang seterusnya adalah perlu percaya pada diri dan membina kemampuan diri sendiri. Itu individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan sentiasa tabah dan berani menghadapi sebarang cabaran hidup. Jadi kalau kita confident, kita yakin terhadap diri kita, kita akan rasa tabah. Tabah ni maksudnya dia macam dia kuat lah dan berani menghadapi cabaran hidup. Apa-apa yang diuji, dia tabah, dia terima dengan redha. Dia tahu ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahu segala apa kesulitan pasti ada jalan keluar. Segala apa yang tersulit tu mesti ada jalan keluar. Mesti ada. Allah dah janji dalam surah Alam Nashrah tu. Allah dah janji dalam surah Alam Nashrah, setiap apa kesulitan pasti ada jalan keluar. Okey. Kemudian yang seterusnya, perlu berani membina jati diri dan mempunyai daya saring yang baik selain memilih ruang kondusif dan sahabat yang baik. Okey. Perlu berani membina jati diri. Maksudnya kita kena yakin pada diri kita lah. Kita kena yakin pada diri kita. Kita jangan rasa, oh saya ni lemah lah, saya tak boleh buat ni, saya tak boleh buat tu.
Jadi tak bolehlah cakap macam tu. Kita kena, kalau ada sebarang cabaran, kita kata insya-Allah saya boleh, saya cuba. Biasanya Faidul selalu cakap macam tu. Jadi kalau apa-apa pun kita cakap kan, kita cakap insya-Allah saya cuba buat macam tu. Apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan kan. Kemudian kita kena pilih lah skop ataupun circle kita dengan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang baik ni maksudnya yang supportive, yang sentiasa membimbing kita, yang memberi nasihat. Jadi itu pun memainkan peranan yang penting lah. Memainkan peranan yang penting untuk kita membuild upkan diri kita. Kita bina kita punya self confidence. Tadi cikgu cakap surah Al-Insyirah. Insyirah alam nashrah laka sadrak. Dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan segala apa kesulitan pasti ada jalan keluar. 2 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa-apa yang sulit pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan kita risau. Jangan kita terlampau risau sangat kan. Sampai kita tak mampu dah, kata macam ya Allah tak mampu nak hidup dalam sini. Tak boleh lah. Sebab apa yang tersulit tu pasti ada jalan keluarnya. Okey, yang seterusnya adalah sekejap Okey, yang seterusnya adalah ini siapa remaja? Okey. Sampai di situ saja, iaitu sampai kita kenalkan diri kita, kita mengenali diri kita. Who am I kan? Kita tahu tujuan hidup kita ni, who am I? Kat sini kata who am I? Kemudian kita tahu apa tujuan kita hidup ni. Yang pertama ibadullah, hamba kepada Allah. Kemudian khalifah, kemudian manusia yang terbaik ataupun umat yang terbaik. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis, kita menjadi umat yang terbaik kan, menjadi manusia yang terbaik. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kena jadi macam itulah. Okey. Yang seterusnya, kita kenal diri kita. Kita tahu bila kita kenal diri kita, insya-Allah kita akan menghampiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin hampir kepada Allah. Kita akan semakin hampir kepada Allah. Jadi bila kita semakin hampir pada Allah, kita ni tak mudahlah putus asa. Kita tak mudah putus asa dalam kehidupan ni. Kan macam awak semua ni, ada yang ayah, mak dah tak ada kat sini. Macam Faidul kan, parents jauh kan. Jadi nak survive hidup tu perlukan kecekalan yang kuat. Betul tak Faidul? Perlukan supportive. Maksud alhamdulillah lah Faidul hidup dalam circle ataupun dalam family yang bantu Faidul kan. Macam bapak Nura, Cik Zawidin. Tolong. Itu pakcik kan? Ayah punya adik. Ayah punya adik. Jadi dia tolong Faidul kan, supportive kan, support Faidul. Ini benda-benda tu penting lah. Pasal Ismail, Syaraf. Okay? Jadi faham kan untuk hari ni? Dah faham. Cikgu saya nak tanya boleh? Bila boleh, cikgu rasa bila boleh buka sekolah? Cikgu tak pastilah sebab sekarang ni kita masih lagi kerajaan tak bagilah, sebab kalau ada pun yang fasa 4 kan, kita sekarang pelan pemulihan negara kan. Jadi kita ni fasa yang kedua. Kalau yang buka sekolah tu pun fasa yang keempat, itu pun secara bergilir. Jadi kita nak sampai fasa keempat tu pun tak tahu bila. Sebab sekarang kita fasa kedua, jadi fasa kedua masih lagi online lah. Cikgu rasa mungkin tahun depan kot. Lama lagi. Mungkin tahun ni kita akan full dekat online saja. Tahun depan cikgu. Cikgu exam macam mana? Cikgu exam, last exam. Nanti kita akan bagi tahu lah macam mana exam semua. Kita lagi ada cikgu? Ada. Lagi ada exam? Ada. Sebab nanti awak nak naik kelas lagi, mesti ada exam. Cikgu next kelas tahun kelas 6, macam mana exam kalau semua orang pass dah exam, dia orang dapat IGC O-level certificate yang tu cikgu? Belum lagi, itu belum lagi. Itu awak kena masuk menengah. Mendengar.
Banyaknya. Awak bahasa menengah baru boleh ambil IGCE semua tu lah. O level tu. Okay? Kalau fail macam mana cikgu? Ha? Kalau fail tak dapat. Kalau fail awak kena repeat lah. Kena ulang balik lah. Oh my god. Pusing ni. Ismail. Tak dengar? Kelas 6 macam tu. Cikgu tak dengar Ismail. Last exam itu dekat sekolah ke dekat online cikgu? Online. Mungkin online. Kalau online mungkin okey online. lah. Kita tak tahu Boleh cikgu. Kalau online okey cikgu. Kalau online suka awak senang Betul cikgu, senang sikit. Okay. Tapi tak tahu lagi, nanti cikgu akan beritahu lah macam mana. Okay? Cikgu boleh tengok tak lagi sekali ujian markah semua. Ujian markah semua. Semua dah penuh kan, cikgu tak tengok. Oh, yang itu yang mana untuk semua subjek Itu nanti cikgu share. Sekarang tak boleh kot. Betul lah. Sebab cikgu tak susun lagi, nanti cikgu share, awak boleh tengok lah. Esok boleh? Esok tak pasti lagi. Nanti cikgu beritahu lah. Dah ada nanti cikgu beritahu. Okay? Okay, so untuk hari ni itulah kelas kita. Kita belajar daripada modul yang baru. Modul keselamatan iaitu daripada dermaga. Diriku permata berharga. Dan hari ni kita dah belajar dua benda iaitu tujuan hidup dan kenali diri. Tujuan hidup dan kenali. Tujuan hidup utama adalah kita pergi pada 3 kategori iaitu pertama ibadullah, menjadi hamba kepada Allah, dan khalifah, dan yang ketiga adalah menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain ataupun umat yang terbaik kan. Kemudian kenali diri. Kita kena kenal diri kita. Kita ni siapa? Apa dia? Bila kita kenal diri kita, kita akan semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kekuatan kita, kita tahu kelemahan kita, kita tahu apa silap kita. Jadi kekurangan tu silap lah apa yang kita telah lakukan. Jadi bila kita tahu, kita akan muhasabah, kita akan semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dari nota-nota tu nanti cikgu share. Cikgu pun tak pasti lagi nak share macam ni, nanti cikgu beritahu lah. Cikgu akan share dalam grup. Jadi cikgu kalau cikgu bagi nota-nota itu nanti tulis malam esok pukul 9. Boleh hantar tak cikgu? Boleh. Hari ni tak boleh ikut. Cikgu Farah pun bagi banyak kerja. Okey, terima kasih cikgu. Okey, boleh. Ambil gambar. Jadi itulah untuk kelas hari ini. Seperti biasa sebelum kita habiskan kelas,